Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Hari ini kita akan belajar tajuk tentang ibadah haji dan umrah pendidikan Islam tingkatan 4 dan kena ingat tajuk ini termasuk bahagian ibadah. Hari itu kita dah tunjuk kepada anda video tentang ibadah haji dan umrah. Nampaknya mungkin pemahaman anda agak keliru dan juga agak tidak ketahui dengan lebih detail sedikit tentang haji dan umrah. So untuk kali ini Ustazah akan kupaskan dengan lebih detail sedikit tentang haji dan umrah ya. Okey, kalau awak tengok buku teks awak, dia berada pada muka surat 90 hingga muka surat 108. Okey, sebelum kita nak pergi kepada intipati tentang haji dan umrah, terlebih dahulu kita tengok dahulu sebenarnya ibadah haji dan umrah ni dia letak di mana ya. Okey, kalau kita tengok ini adalah peta negara Malaysia kita. Kalau biasanya kalau kita tengok ibadah haji dan umrah ini dia terletak di kawasan Asia Barat ya. Kita tengok dalam peta ini di manakah Masjidil Haram. Adakah dia jauh ataupun dekat dengan kawasan kita? Okey, jauh sebenarnya ya, Masjidil Haram dengan tempat kita. Jadi sebab itulah untuk mempelajari tentang ibadah haji dan umrah ini, kita memerlukan kekuatan dari segi fizikal dan juga mental untuk kita melakukan ibadah ini, kerana ia memerlukan perjalanan yang agak panjang bagi kita daripada negara Malaysia ke negara Mekah ini. Dan semua kalau kita kira ibadah haji dan umrah dia berlaku di kawasan Mekah ya. Kita tengok kalau umrah dia hanya melibatkan tawaf di Masjidil Haram dan juga orang panggil sa'i di Safa dan juga Marwah. Itu untuk ibadah umrah. Tetapi ibadah haji dia ada banyak sedikit tempat-tempat yang akan kita pergi, iaitu contoh Muzdalifah, Mina dan sebagainya. Okey, kita terus kepada tajuk kita ya. Okey, untuk tajuk untuk hari ini kita akan kupaskan kepada Ustazah bahagikan ya kepada 5 perkara yang akan kita bincangkan dalam bab haji dan umrah. Cuma Ustazah akan kupas untuk kali ini sahaja tentang syarat wajib haji dan umrah serta rukun haji dan umrah. Kita tak akan kupas dengan lebih banyak. Kita akan bahagikan mungkin kepada 3 episod kerana ia memerlukan penerangan yang begitu panjang. Boleh pelajar-pelajar sekalian, Ustazah harap anda semua boleh ikut ya flow yang Ustazah akan terangkan sekejap nanti ya. Okey, next kita pergi kepada syarat wajib haji. Okey, sebagaimana dalam video yang kita tengok yang lepas, syarat wajib haji dia sebenarnya ada 5: Islam, baligh, berakal, merdeka dan berkemampuan. Sebagaimana kita tahu, syarat wajib haji adalah syarat yang ada pada diri kita. Okey, cuba tengok diri anda masing-masing. Sekiranya anda Islam, maka cukup satu syarat. Baligh cukup satu syarat. Berakal maksudnya waras pada keadaan kita nak pergi umrah ataupun haji, cukup satu syarat. Merdeka, tentunya kita negara Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka, kita mampu adalah mengikut syarat yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, berkemampuan ataupun dipanggil istita'ah. Kalau tengok buku teks awak ditulis istita'ah ataupun berkemampuan. Berkemampuan inilah yang kita akan detailkan sedikit. Sebab mungkin 4 syarat ini kita dah cukup, mungkin berkemampuan yang tak cukup. Sekiranya salah satu daripada syarat ini cukup, tetapi semua syarat ini cukup kecuali berkemampuan tak cukup, maka tidak dikira sebagai kita wajib untuk pergi haji dan umrah ya. Okey, kita tengok berkemampuan.
Berkemampuan dalam ibadah haji dan umrah apa dia? Iaitu ada kenderaan pergi dan balik. Maksudnya daripada Malaysia ke Mekah ada kenderaan, ada kapal terbang. Pergi, ada tiket pergi dan juga tiket balik. Ya. Yang kedua ada nafkah untuk tanggungan sepanjang peninggalannya ke Mekah. Maksudnya nafkah di sini bagi ibu bapa yang dapat pergi umrah. Kalau umrah biasanya adalah 2 minggu, tetapi kalau haji biasanya 40 hingga 50 hari. Jadi sekiranya dia nak dapat pergi ke sana, maka dia perlu tinggalkan nafkah untuk tanggungan mereka sepanjang peninggalan mereka ke Mekah. Tanggungan maksudnya kepada anak-anak. Yang ketiga ialah sihat tubuh badan. Maksudnya masa dia nak pergi menjalankan ibadah haji dan juga umrah, dia diagnosis sihat oleh doktor. Ya, tidak ada penyakit jantung, tidak ada penyakit kanser, tidak ada penyakit kencing manis yang terlalu tinggi, dan juga tidak ada penyakit buah pinggang hingga terpaksa kena dialisis dan sebagainya. Yang keempat, aman pergi dan balik. Maksudnya negara Mekah itu aman dan juga negara Malaysia itu aman juga. Sekiranya kalau negara Mekah itu tidak aman, maka kita tidak dikira sebagai berkemampuan untuk melakukan ibadah haji dan juga umrah. Okey. Begitu juga dengan keadaan sekarang dengan COVID-19 ini, apabila negara Malaysia juga telah menutup sempadan dia, negara Mekah pun tutup sempadan negara dia, maka kita dikira tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Okey, kalau bagi perempuan, ada special sedikit. Perempuan ini dia perlu mendapat izin, perlu mendapat izin suami. Sekiranya dapat tawaran pergi haji ataupun umrah, dia perlu mendapat izin suami. Sekiranya yang belum kahwin, dia perlu mendapat izin wali dia, iaitu ayah dia. Ya, wali dia. Kalau ayah tak ada, abang. Maka perlu mendapat izin dahulu. Begitu juga kalau suami nak menemani dia pun boleh, ataupun dia ditemani oleh mahram. Mahram dia ni sama ada adik-beradik dia atau kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Sekiranya perempuan tersebut mahram dia tidak mampu semua nak pergi ibadah haji dan umrah, maka dia boleh ikut kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Okey, jadi itu merupakan kemampuan dalam ibadah haji. Jadi pastikan sebelum kita menunaikan ibadah haji, syarat wajib haji ini perlu dipenuhi kelima-lima ini. Boleh? Ustazah rasa anda boleh faham ya tentang perkara ini. Okey, kita dah habis bercerita tentang syarat wajib haji. So, sekarang kita nak pergi pula kepada rukun haji dan umrah. Yang ni kena faham betul-betul. Rukun haji dan umrah. Ini adalah merupakan rukun haji dan umrah. Dia ada niat, tawaf, wukuf. Wukuf ni hanya untuk ibadah haji, tetapi umrah tiada wukuf. Ingat ya, wukuf hanya untuk ibadah haji, tetapi umrah tiada wukuf. Kemudian sa'i, bercukur dan juga tertib pada kebanyakan rukun haji. Tapi dia tertib pada kebanyakan rukun haji ni Ustazah akan kupaskan pada episod yang seterusnya ya, sebab mungkin kalau Ustazah kupas kat sini awak tak faham apa dia cerita. Okey, kalau bagi umrah dia memang kena niat, tawaf, sa'i, bercukur, tertib. Ya. Niat, tawaf, sa'i, bercukur, tertib. Dia tidak ada tertib pada kebanyakan rukun. Tertib pada kebanyakan rukun ni hanya untuk ibadah haji sahaja. Boleh? Ya. Okey, kita pergi kepada yang pertama dahulu. Rukun yang pertama ialah niat. Okey, ini niat sekiranya ingin mengerjakan umrah. Nawaitul umrah. Yang ni awak abaikan ya. Okey, nawaitul umrah
wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ini adalah niat untuk umrah, ya, untuk umrah. Kalau haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Okey, awak perasan tak kat sini dia ada kalau umrah wa ahramtu biha. Kalau haji wa ahramtu bihi. Ini terlibat dengan bahasa Arab sebab umrah ini dia ada ta marbutah ataupun dia dikira muannas, maka dikira sebagai kena letak biha. Kalau hajjah tak ada ta marbutah, maka ha di sini hanyalah tunggal saja, bihi, ya, muzakkar. Okey, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu kena ingat, ya. Itu adalah lafaz niat. So, niat adalah termasuk dalam rukun. Sekiranya tidak ada niat, maka apa akan jadi? Ini adalah rukun, ya. Rukun, kena ingat, sekiranya awak tidak buat salah satu daripada ini, maka haji ataupun umrah kita akan terbatal. Akan batal. Kena ingat. Okey, sekarang pergi kepada rukun yang kedua, tawaf. Okey, tawaf ini cerita dia, kita tengok dahulu tata cara tawaf. Ustazah harap awak semua faham tawaf ni kita mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali bermula daripada penjuru Hajarul Aswad. So kita tengok dahulu klip video ini, ya. Tawaf. Tawaf adalah perlakuan mengelilingi Kaabah yang berada di Masjidil Haram sebanyak 7 kali. Nak bertawaf, haruslah kita mematuhi syarat tawaf. Syarat-syaratnya ialah: pertama, suci daripada hadas, sentiasa dalam berwuduk. Kedua, suci daripada najis pada badan dan pakaian. Ketiga, menutup aurat. Keempat, bermula pada tempat yang sejajar atau setentang dengan Hajar Aswad yang ada pada penjuru Kaabah untuk dikira permulaan dan satu pusingan tawaf. Kelima, Kaabah di sebelah kiri bahu dan berjalan ke hadapan tanpa memalingkan dada. Keenam, dilakukan di dalam Masjidil Haram tetapi di bahagian luar Kaabah iaitu di luar Hijr Ismail dan Shah Zarwan. Ketujuh, dilakukan 7 pusingan dengan yakin. Ketika melakukan tawaf wajib, kita hendaklah menjaga syarat ihram juga iaitu tidak memakai atau memegang kawasan dan terkena tempat yang ada wangian. Bagi lelaki, tidak memakai kasut tertutup dan pakaian berjahit, manakala bagi perempuan, dilarang memakai tutup muka. Mengelilingi Kaabah bermula dengan niat dan sepanjang mengelilingi Kaabah, kita hendaklah membaca doa dan berzikir, meminta yang baik-baik daripada Allah. Hendaklah kita pastikan telah membuat 7 pusingan keliling dan andai wuduk kita terbatal dengan sebab syarak, hendaklah kita berhenti dan mengambil wuduk. Kemudian menyambung semula kiraan pusingan. Tidaklah perlu bermula dari awal kembali. Fatwa tempatan di Masjidil Haram, wuduk tidak terbatal jika tersentuh kulit antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram selagi tidak menaikkan syahwat. Labaik Allahumma labaik. Labaikala syarikala kalabaik. Okey, Ustazah harap anda dah tengok secara ringkas tentang ibadah tawaf ini. Dan kalau kita tengok ibadah tawaf ini, dia melibatkan Kaabah, dia melibatkan Kaabah dalam Masjidil Haram yang kita tunjuk pada peta yang awal-awal tadi, Masjidil Haram, iaitu kita akan mengelilingi Kaabah bermula daripada penjuru Hajarul Aswad, kemudian kita akan pusing ke penjuru Hajarul Aswad semula, baru dikira satu pusingan. Dan pastikan yang tadi dia kata Shah Zarwan, kita tidak, sebab tepi ni dia ada orang dia nak cepat kan, dia duduk dekat kat Kaabah sebab dia nak pusingan dia tu cepat sikit habis. Tapi ingat kat tepi ni dia ada apa orang panggil
batu-batu yang tak perlu kita pijak sebab dia dikira sebagai dalam Kaabah. Dan juga jangan masuk ke dalam Hijr Ismail, kerana pada masa dahulu sebenarnya Kaabah ini dia besar, tetapi bila berlakunya banjir, maka penduduk Mekah pada masa itu mengumpulkan duit. Jadi dia buat Kaabah ni kecil sedikit, dan Hijr Ismail ni sebenarnya adalah salah satu daripada bahagian dalam Kaabah lagi. Jadi sebab itulah dia kena di luar daripada Hijr Ismail ni dan dikira sebagai satu pusingan. Kalau sekarang dia dah ada lampu hijau di tepi bangunan ini, kita boleh nampak dia adalah masa mula untuk memulakan tawaf dan berakhirnya tawaf sebanyak 7 pusingan. Dan ini adalah tawaf merupakan salah satu daripada rukun haji ataupun umrah di mana dia kena ada wuduk. Jadi sekiranya terbatal wuduk, kata terbatal kat sini, maka dia kena pergi ambil wuduk, kemudian start semula kat sini, ataupun dia nak start sebelum daripada tu pun boleh. Ya. Dan pastikan adalah cukup 7 pusingan. Okey. Seterusnya Ustazah nak tunjuk sedikit tentang apa dia Hajarul Aswad. Jom kita tonton. Hajar Aswad. Hajar Aswad bermaksud batu hitam. Ia terletak di sebelah tenggara Kaabah, iaitu di sebelah kiri Multazam, di antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Tingginya sekitar 150 cm dan lingkaran diameternya sekitar 30 cm. Saiznya lebih besar daripada raut wajah manusia. Oleh itu, selalunya sesiapa yang ingin mengucup Hajar Aswad perlu memasukkan mukanya ke dalam lubang itu. Dari manakah datangnya batu ni? Menurut hadis riwayat At-Tirmizi, Hajar Aswad diturunkan dari syurga. Warnanya lebih putih daripada susu dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya hitam. Kepentingan Hajar Aswad ketika melakukan haji dan umrah ialah ia menjadi tanda permulaan dan pengakhiran setiap kiraan satu pusingan tawaf ketika haji dan umrah. Ramai jemaah haji juga tidak melepaskan peluang mengucup Hajar Aswad. Tetapi para jemaah yang sedang dalam ihram perlu berhati-hati. Jemaah yang sedang dalam ihram, sama ada ihram haji atau umrah, cukuplah sekadar melambai Hajar Aswad sahaja. Hendaklah mengelakkan tangan atau pakaian daripada menyentuh atau mengusap atau mengucup Hajar Aswad kerana dikuatiri terkena wangian yang mungkin tercalit padanya. Adab mengucup Hajar Aswad ialah jemaah perlulah beratur dan mengamalkan sikap bergilir-gilir. Janganlah berebut atau berlaku kasar. Jika keadaan sangat ramai orang bersesak, batalkanlah niat untuk mengucupnya. Datanglah lagi di waktu yang lain. Dan apabila mengucupnya, janganlah pula mengambil masa yang lama atau tidak mahu melepaskannya. Labaik Allahumma labaik. Labaikala syarika laka labaik. Okey, itu adalah tentang Hajarul Aswad. Sebagaimana yang kita tahu, Hajarul Aswad berada di bucu penjuru Kaabah itu, dan biasanya orang akan berebut untuk pergi mengucup Hajarul Aswad. Sebab apa? Sebab Nabi pernah mengucup Hajarul Aswad. Ya. Jadi itu adalah perkara sunat sahaja. Sekiranya kita tak dapat mengucup Hajarul Aswad, tak perlulah kita berebut-rebut, kerana mungkin kalau kita berebut, kita pula yang pergi tolak orang. Kita ingat kita nak pergi ibadah haji ini adalah lillahi ta'ala, kerana Allah. Kita tak mahu untuk memberikan ketidakselesaan kepada orang lain. Kesabaran amat tinggi semasa nak melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, ya. Okey. Kita dah habis berbicara tentang tawaf. Jadi kita pergi kepada rukun yang seterusnya, iaitu wukuf. Jadi wukuf ni Ustazah nak highlight sekali lagi. Wukuf tidak ada dalam ibadah umrah, tetapi dia ada dalam ibadah haji. Jom kita pergi tengok ibadah wukuf, di mana ingat ya, wukuf ini hanya berlaku pada waktu zuhur 9 Zulhijjah sehingga sebelum waktu subuh 10 Zulhijjah. Ya, zuhur 9 Zulhijjah
sehingga sebelum waktu subuh 10 Zulhijjah. Itu sahaja waktu wukuf dan termasuk dalam rukun haji. Sekiranya para jemaah haji tidak mampu untuk berada di padang Arafah untuk berwukuf, maka hajinya dikira tidak sah pada tahun itu dan perlu diulang pada tahun yang berikutnya. Ini penting sekali. Sakit ke, demam ke, kena pergi juga kepada pergi wukuf kerana ia adalah merupakan rukun haji itu sendiri. Ya. Okey, jom kita tengok sekejap cerita tentang padang Arafah untuk berwukuf. Padang Arafah merupakan rukun ibadah haji. Jemaah haji perlu berkumpul di Arafah pada hari wukuf, iaitu bermulanya tergelincir matahari pada waktu zuhur 9 Zulhijjah hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Pada waktu ini, jemaah wajib sampai dan duduk di padang Arafah walaupun hanya seketika. Kegagalan berada di Arafah pada waktu wukuf yang telah ditetapkan akan membuatkan haji kita tidak sah. Jika jemaah haji tidak sampai ke Arafah untuk wukuf pada waktunya disebabkan terkandas atau keuzuran, maka luputlah ibadah hajinya. Ini kerana wukuf ialah rukun haji. Wajib bagi mereka ini bertahalul dengan mengerjakan tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting. Juga diwajibkan membayar dam dan mengqada hajinya pada tahun akan datang. Semasa wukuf di Arafah, gunakanlah masa sepenuhnya untuk memperbanyakkan amal ibadat sunat seperti bertaubat, berzikir, membaca Al-Quran dan berdoa. Ini kerana ganjaran pahala ketika itu adalah berlipat kali ganda dan insya-Allah doa pada waktu itu akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah dan pengajaran yang kita dapat di sebalik perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah kita sebagai hamba-Nya adalah sama di sisinya. Tiada beza dari segi harta dan wang ringgit, tanpa mengira pangkat dan keturunan, warna kulit dan bangsa, kesempurnaan anggota atau cacat. Yang membezakan kita hanya amal ibadat kita sahaja. Moga segala amal ibadah kita diterima Allah dan mendapat redanya. Labaik Allahumma labaik. Labaikala syarikala kalabaik. Okey, itu adalah cerita tentang ibadah wukuf dan kita kena ingat wukuf ini adalah salah satu daripada rukun haji ataupun umrah. Maka di sinilah kita kena wajib berada di kawasan di Padang Arafah. Sebagaimana yang awak tahu, Padang Arafah merupakan tempat perjumpaan di antara Adam dan Hawa, datuk dan nenek moyang kita sebagai manusia. Dan di sinilah kita tak ada buat apa sebenarnya. Kita di sini adalah berzikir kerana di sini adalah banyak sangat orang panggil doa dimustajabkan di kawasan Arafah pada waktu ini. Biasanya kalau orang nak pergi Mekah, orang yang pergi melawat, orang nak pergi Mekah ni, dia minta untuk bagi titipkan doa bagi mereka kerana di sini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Pada waktu Zuhur 9 Zulhijjah sehingga sebelum subuh pada 10 Zulhijjah itu adalah waktu dia. Duduk sekejap sahaja pun dah tak apa. Katakanlah awak sampai Zuhur 9 Zulhijjah itu, sampai waktu Zuhur, waktu asar awak dah nak pergi ke Muzdalifah, tak ada masalah. Boleh. Dengan dengan yang penting berada sekejap di Padang Arafah dan waktu dia tu adalah waktu Zuhur sampai subuh pagi esok. Ya. Okey. Kita pergi kepada ibadah yang seterusnya, iaitu ibadah sa'i. Ya, ibadah sa'i merupakan satu ibadah yang kalau bagi umrah dia berniat, dia tawaf, kemudian dia akan sa'i. So sa'i sebagaimana Ustazah ada jawab daripada Safa ke Marwah, ya. Ibadah sa'i. Jom kita tengok sedikit apakah dia intipati bagi ibadah sa'i. Sa'i
Aturan selepas tawaf dalam ibadah haji ialah sa'i. Perbuatan sa'i merupakan rukun haji dan umrah yang dilakukan secara berjalan ulang-alik, bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ketika melintasi Batnul Wadi, kawasan ini kini ditandakan dengan lampu neon berwarna hijau. Disunatkan jemaah lelaki untuk berlari-lari anak, manakala jemaah wanita pula untuk berjalan cepat. Allah telah mewajibkan ibadah sa'i kepada hamba-Nya ketika menunaikan haji dan umrah sebagai lambang kesabaran, ketakwaan dan tingginya keyakinan pergantungan seorang hamba yang beriman kepada Tuhannya, iaitu kisah Siti Hajar radhiyallahu anhu. Syarat-syarat sa'i. Pertama, dilakukan selepas tawaf rukun. Kedua, bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Ketiga, ulang-alik cukup 7 pusingan. Keempat, hendaklah membuat pusingan sampai ke penghujung tempat sa'i di Safa dan di Marwah. Kelima, hendaklah sa'i di Batnu Al-Wadi. Keenam, tidak berniat lain yang memesongkan tujuan sa'i. Setelah selesai 7 pusingan sa'i, disunatkan mendirikan solat sunat 2 rakaat dan sebaiknya dilakukan di Masjidil Haram. Sunat berzikir, berdoa dan membaca ayat Al-Quran yang mudah dibaca ketika sa'i. Selepas selesai ibadah sa'i, jemaah umrah boleh bertahalul iaitu bercukur atau bergunting, manakala jemaah haji akan bergerak ke Mina untuk bermalam. Labaik Allahumma labaik. Labaikala syarika laka labaik. Okey, itu adalah tentang ibadah sa'i, dan yang penting di sini ialah sa'i dia kena buat tawaf dulu baru sa'i ya. Jangan katakanlah awak masuk Masjidil Haram tu awak tengok ramainya orang buat tawaf, awak nak pergi buat sa'i. Sebenarnya salah. Aturan dia mesti tertib ya, tertib. Itu mesti sa'i dahulu, mesti tawaf dahulu, barulah kita pergi sa'i. Itu tertib. Lepas tu barulah kita bergunting ataupun dipanggil tahallul, membebaskan diri kita daripada memakai pakaian ihram. Ya. Okey. Itu tentang ibadah sa'i. Dan akhir sekali tadi dia cerita dah tentang bercukur. Tentang ibadah cukur ini, kita menggunting sekurang-kurangnya iaitu 3 helai rambut bagi perempuan, dan lelaki pun boleh 3 helai rambut. Dan sebenarnya sunat bercukur bagi lelaki. Maksudnya apabila dia dah selesai mengerjakan ibadah sa'i, maka dia perlulah bercukur. Kalau bercukur ni biasa kita akan pergi, yang lelaki ni akan pergi ke kedai gunting, mana-mana kedai gunting untuk bercukur. Dan kalau bagi perempuan, kita sedialah awal-awal gunting, dan kita mintalah rakan gunting rambut kita, ataupun kita sendiri boleh keluarkan daripada tudung tu sedikit, pergi tempat yang tersembunyi sedikit, ambil tiga helai rambut untuk digunting. Ini menandakan kita bersyukur kepada Allah telah selesai untuk mengerjakan ibadah haji ataupun umrah. Dan juga kalau sebenarnya setiap helaian rambut itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi kalau bagi perempuan cukup 3 helai sahaja ya. Jangan banyak, saya nak banyak, saya nak lebih banyak, Allah ampun dosa kita. Tak. Bagi yang lelaki, bagus untuk dia sunat bercukur kerana Nabi bercukur ya. Okey. Jadi Ustazah rasa ini adalah antara rukun haji dan umrah yang perlu awak tahu, dan tertib pada kebanyakan rukun ini untuk ibadah haji Ustazah akan terangkan pada episod yang seterusnya ya. Okey, kemudian kita pergi kepada saya rasa Ustazah rasa cukup untuk setakat ini tentang penerangan tentang syarat wajib haji dan juga umrah berserta dengan rukun haji dan umrah. Nanti kita akan sambung kemudian pada perkara wajib haji dan umrah serta perkara sunat, dan mungkin kita akan sentuh sedikit tentang jenis-jenis haji. Okey. Rasa setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.